anak-anak sekalian, apa khabar semua? Jadi cikgu harap pada kali ini cikgu boleh berkongsi tajuk ya untuk semester 2 ya. Cikgu unsur cuaca dan iklim. Sebab apa ya cikgu telah cikgu tekankan topik ini ya? Kerana dalam semester 1, 2 ataupun 3, topik ini sering ditanya dalam soalan ya. Sering dikaitkan dengan unsur cuaca dan iklim. Jadi, cikgu harap anak-anak boleh menguasai unsur cuaca dan iklim ini agar dapat digunakan dalam soalan ya, sama ada semester 1, 2 ataupun 3. Jom kita tengok apakah soalan-soalan yang pernah ditanya dalam peperiksaan STPN sama ada semester 1, 2 atau 3. Jom. Ini contoh soalan ya, yang mana cikgu akan tunjukkan gambar iklim ya, perubahan iklim dan cuaca daripada pelbagai musim ya. Jadi contoh-contoh soalan yang pernah keluar ya ialah jelaskan kesan. Inilah contoh yang mana anak-anak sekalian boleh berbincang dengan cikgu ya. Betapa pentingnya soalan unsur cuaca dan iklim ini ya untuk anak-anak fahami ya. Okey, anak-anak sekalian, unsur yang pertama ialah suhu ya. Unsur yang pertama ialah suhu. Jom kita berkenalan dengan suhu. Apakah sebenarnya suhu ini ya? Sebenarnya anak-anak sekalian, suhu ialah darjah kepanasan ya. Darjah kepanasan udara di sesuatu tempat ya, disebabkan oleh adanya tenaga haba dan dikira dalam unit Celsius ya. Contohnya pada hari ini kita selalu cek ya, suhu kita pergi ke sekolah ataupun pergi ke mana-mana premis, kita akan mengukur suhu kita sama ada kita ni demam ataupun tidak. Jadi suhu merupakan darjah kepanasan ya, disebabkan oleh adanya tenaga haba di dalam dan dikira dalam unit darjah Celsius. Biasanya alat yang kita gunakan ialah termometer. Okey, anak-anak sekalian, cikgu harap awak boleh memahami unsur yang pertama ya. Jadi, kalau suhu tinggi bermakna bahangan matahari pada hari tersebut adalah tinggi. Dia berkait langsung dengan pancaran matahari. Cahaya matahari tinggi ataupun bahangan matahari yang sampai ke permukaan tinggi bermakna suhu juga akan menjadi tinggi. Okey, cikgu harap boleh ya menguasainya pada elemen yang pertama iaitu suhu. Unsur yang kedua ialah kerpasan ya, kerpasan. Okey, cuba cikgu tunjukkan apakah di sebelah cikgu ya. Ini ialah apa dia? Ya, inilah tolok hujan untuk mengukur jumlah hujan bulanan. Dan sebelah sini pula ialah tipping bucket, pun sama untuk mengukur jumlah hujan. Jadi, unsur yang kedua ialah kerpasan ya. Jadi, kerpasan ini ialah merujuk kepada titisan ya, yang turun daripada atmosfera ke permukaan bumi sama ada dalam bentuk cecair atau pepejang dan terbentuk secara semula jadi ya. Kita panggil dia kerpasan. Di bawah kerpasan ini anak-anak ada hujan, ada salji, ada embun, ada hujan batu, ada hujan beku. Itu contoh kerpasan. Bagi negara kita Malaysia, contoh kerpasan yang paling jelas ialah hujan. Jadi kita menggunakan tolok hujan untuk mengukur hujan, dan biasanya tolok hujan ini kita letak di kawasan yang lapang ya. Jadi itu unsur yang kedua ya dalam cuaca dan iklim ya. Dan kita masuk kepada elemen yang ketiga atau unsur cuaca dan iklim yang ketiga iaitu kelembapan udara. Kelembapan udara. Okey, alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara ialah hygrometer. Ya, hygrometer. Jadi, apakah dia kelembapan udara ini? Iaitu, ingat ya, jumlah wap air yang dalam udara. Dalam udara di sesuatu tempat. Dan kelembapan udara ini boleh kita bahagikan dengan dua ya. Yang pertama ialah kelembapan mutlak, yang kedua ialah kelembapan
bandingan. Jadi apakah beza antara kelembapan mutlak dengan kelembapan bandingan anak-anak sekalian? Jadi, kelembapan mutlak ini adalah kandungan wap air yang sebenar yang terdapat dalam udara pada masa tertentu dan diukur dalam unit gram meter padu. Okey, itu yang maksudnya kelembapan sebenar. Okey, sementara itu kelembapan udara iaitu kelembapan bandingan pula ialah nisbah. Itu beza ya dengan yang pertama. Nisbah jumlah wap air yang sebenar yang terdapat di dalam udara berbanding dengan jumlah wap air yang boleh ditampung oleh udara tersebut pada suhu tertentu. Pada suhu tertentu. Dan biasanya kelembapan bandingan ini anak-anak sekalian diukur dalam peratus ya. Diukur dalam peratus. Contohnya, kalaulah hari itu kelembapan bandingan adalah 100%, bermakna udara telah pun tepu dengan wap air dan akan menjadi hujan ya. Itu kelembapan bandingan. Dan sekiranya pada hari tersebut kelembapan bandingan hanya 85%, bermakna udara masih lagi boleh menampung wap air sebanyak 15%. Okey, cikgu harap anak-anak boleh faham ya. Okey. Ya, awan. Cikgu tunjukkan gambar awan yang cantik ya, yang cikgu ambil di belakang rumah cikgu ya. Jadi awan ni ialah sebenarnya adalah titisan-titisan air yang terapung di atmosfera yang mempunyai diameter 0.02 hingga 0.06 mm ya. Jadi ia terapung di udara dan terbentuk apabila wap air yang tersejat akan naik ke atas ya, dan disejukkan secara adiabati apabila mencapai suhu takat mengembun. Berapakah suhu takat mengembun tu anak-anak? Ya, 0 darjah. Maka wap air tadi akan bertukar menjadi cecair iaitu bintik-bintik air melalui proses pemeluapan. Jadi, bintik-bintik air ini akan bercantum sesama sendiri lalu akan membentuk gumpalan awan. Ya, akan membentuk gumpalan awan. Akhirnya terbentuklah pelbagai jenis awan, sama ada awan tinggi, awan sederhana, awan rendah ataupun awan perolakan. Jadi, untuk seterusnya jenis awan ini, cikgu harap anak-anak boleh berbincang dengan cikgu masing-masing ya. Jadi, bagaimana kaedah kita mengenal awan? Cikgu ambil contoh satu jenis awan yang paling glamour ya, terutama sekali pada musim tengkujuh ini, iaitu awan cumulus nimbus. Untuk mengenalnya ialah senang ya anak-anak sekalian. Kakinya berbentuk mendatar dan dia terbentuk seperti bunga kobis. Okey, selamat melihat awan di depan rumah anak-anak sekalian. Okey, anak-anak sekalian, unsur yang seterusnya ialah angin. Cikgu teringat sebuah lagu. Angin bertiup, dahan jatuh menimpa batu. Wah, itu ya, walaupun tak sedap suara cikgu, tak apalah ya, boleh tengok juga. Sebenarnya angin ini ialah udara ya, udara yang bergerak secara mendatar. Ya, udara yang bergerak secara mendatar dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Ya, angin adalah udara yang bergerak secara mendatar dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Itu angin. Biasanya angin untuk mengukur kelajuan angin, kita menggunakan skala Beaufort ya. Kita menggunakan skala Beaufort dan sebenarnya kita boleh menggunakan satu alat yang diberi nama anemometer untuk mengukur
laju angin. Cikgu sediakan video angin yang mana cikgu rakam di hadapan rumah cikgu, yang mana kita tak boleh melihat angin, tetapi kita boleh mendengar apabila ia bergeser dengan dedaunan, dan kita boleh merasa dia punya kesejukannya. Okey, seterusnya anak-anak sekalian ialah unsur yang seterusnya ialah tekanan udara, ya, tekanan udara. Apakah sebenarnya dikatakan tekanan udara ini, anak-anak sekalian? Jadi sebenarnya tekanan udara ialah tekanan yang dihasilkan oleh atmosfera terhadap permukaan bumi. Ia berubah-ubah mengikut ketinggian, ya, mengikut ketinggian. Bermaksud tekanan semakin tinggi apabila ketinggian bertambah. Apabila ketinggian bertambah. Ini kerana ketumpatan udara semakin berkurangan apabila semakin tinggi. Dan mengikut hukum Boyle, ya, hukum Boyle mengatakan bahawa tekanan udara berkadar songsang dengan suhu. Tekanan udara berkadar songsang dengan suhu. Bermaksud semakin tinggi tekanan udara, semakin tinggi suhu, tekanan udara semakin rendah. Semakin rendah suhu, tekanan udara semakin tinggi. Ia berkadar songsang. Jadi, tekanan udara ini dikira dalam milibar, ya, dalam milibar. Contoh, kalau tidak ada perbezaan tekanan udara, tidak akan ada angin yang bertiup. Sebab kita telah belajar tadi, angin ialah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi, untuk mewujudkan angin mesti ada perbezaan tekanan udara. Jadi, tekanan udara ini mempengaruhi pergerakan angin. Okey, seterusnya ialah alat yang digunakan ialah alatnya ialah apa dia, ya? Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara? Boleh cari sendiri. Cikgu dah tunjukkan gambarnya, ya, anak-anak sekalian. Ataupun cikgu sebutlah, ya, aneroid, barometer aneroid. Okey. Seterusnya, bahangan matahari dan juga bahangan bumi. Bahangan matahari ataupun bahangan bumi. Okey, kedua-dua ini juga mempengaruhi iklim dan juga cuaca, ya. Tengok dulu bahangan matahari. Apakah dikatakan bahangan matahari? Okey. Jadi bahangan matahari ini ialah berasal dari matahari yang menjadi punca tenaga paling utama yang menggerakkan semua proses kehidupan di muka bumi, ya. Jadi bahangan matahari ini sampai ke permukaan bumi tanpa medium, maka dia sampai terus, ya, melalui gelombang elektromagnet pendek, ya, gelombang elektromagnet pendek, iaitu dengan kadar mikronnya ialah 0.2 hingga 0.4 mikron. Okey. Dan bagi bahangan bumi pula, ataupun kita panggil dia adalah bahangan terestrial. Okey, tapi dibebaskan semula oleh permukaan bumi. Ya, permukaan bumi yang menerima pancaran matahari akan membebaskan semula bahangan bumi ini pada waktu malam. Okey, dan dia bebaskannya dalam bentuk gelombang elektromagnet panjang. Gelombang elektromagnet panjang kerana suhunya rendah. Okey, jadi tenaga matahari yang dipancarkan ke permukaan bumi ini diserap oleh jasad-jasad di bumi seperti tanah, ya, tumbuh-tumbuhan, bangunan, konkrit dan lain-lainnya, dan disimpan, sebagai haba pendam, lalu dibebaskannya pada waktu malam. Jadi cikgu dah habis untuk menghurai kesemua unsur cuaca dan iklim. Jadi cikgu harap anak-anak sekalian telah pun menguasai unsur cuaca dan iklim, yang mana setiap soalan yang melibatkan unsur cuaca dan iklim, anak-anak terus boleh masukkan yang telah pun kita belajar pada hari ini. Okey, cikgu berhenti di situ dahulu, ya.